Assalamualaikum. Okey, hari ini kita masuk kepada pembinaan yang kedua. Kalau dulu kita dah belajar tentang pembinaan garis lari, garis renjang, hari ini kita nak tengok pembinaan sudut. Kita nak membina sudut dan juga kita nak membina pembahagi dua sama sudut. Okey, step pertama dalam nak membina sudut ialah kita akan bina dulu sudut 60 dan sudut 120. Sudut 60 dengan 120 ni asaslah orang kata dalam nak membina sudut. Okey, untuk pembinaan sudut, sudut yang asas untuk kita bina ialah 60 darjah dan juga 120 darjah. Okey, so seperti mana yang awak tahu, cikgu tunjukkan sekejap jangka sudut. Okey, so kalau dalam jangka sudut, kita tahu sudut dia antara 0 hingga 180. Jadi maksudnya kalaulah jangka sudut ni, protektor awak ni dibahagikan kepada 3, dia akan dapat 60 lah. So 1 60, kemudian senggatan kedua 120 dan senggatan ketiga ialah 180. So ini ialah asas dia lah. So macam mana kita nak membina? Sekarang ni kita tak nak ukur pakai jangka sudut ni, kita nak bina dengan menggunakan jangka lukis. So macam cikgu cakap tadi, kalau satu protektor ni, satu jangka sudut ni, sundatan dia ialah kita akan gunakan 60, 120 dan juga 180. Maksudnya kalau sekali lengkuk 60, lengkuk kedua 120 dan lengkuk ketiga ialah 180. Okey, so nak membina jangka sudut, kita nak membina sudut 60 dulu. So kita nak membina sudut 60 dulu. So kalau tengok soalan, dia nak sudut JKL sama dengan 60 darjah. So JKL, kita akan tengok sudut kat tengah ialah K. Sudut kat tengah ialah K, bermaksud sudut tu berada di K. Jadi kalau sudut berada di K, jarum jangka lukis awak ni kena duduk dekat K. Duduk dekat K. So bila cikgu dah letak duduk dekat K macam ni, tapi garisannya kat sini, J kat sini, awak janganlah pergi pusing daripada sini pula. So cikgu pusingkan dulu. Saya pusing ke sana. So jarum mesti dekat K. Kenapa jarum dekat K? Sebab huruf kat tengah dia K, bermaksud sudut tu dekat K. So kat sini barulah cikgu pusingkan dulu. So cikgu dah pusing, tak naklah pusing sampai habis kan. Kemudian bila cikgu pusing, so sekarang ini, sekarang ni sudut dekat K kan. Sudut dekat K kan. So jarum tadi dekat K, sekarang jarum tu pindahkan pada lengkuk pertama yang awak buat tadi tu. Dekat cikgu pusing jangka sudut cikgu. So saya jarum berada pada lengkuk yang awak dah buat di atas garis tersebut. Persilangan lengkuk tu dengan garisan tersebut. So jarumnya berada di situ pula. Jangan ubah jarak untuk jangka lukis awak. Kalau awak ubah jarak jangka lukis awak, akan salahlah sudut yang terbina nanti. So sekarang tadi macam cikgu cakap, satu kali lengkuk 60. So maksudnya tadi satu kali lengkuk 60. So cikgu kena buat satu lengkuk di atas garisan yang lengkuk pertama tadi. So cikgu dah buat satu lengkuk yang pertama. So satu kali lengkuk. So ambil pembaris. Pusingkan pembaris awak, gariskan di antara sudut dengan K. Gariskan. So cikgu dah gariskan sekejap. Sudah jumpa kan antara K tadi dengan lengkuk yang pertama. So cikgu dah gariskan. So bila cikgu gariskan, jadi sudut di sini ialah 60 darjah. So labelkanlah kat sini. Cikgu gerakkan pula. Sorry, cikgu nak ambil pen.
So cikgu ambil pen warna hitam. So kat sini ialah 60 darjah. Okey, next tengok soalan yang kedua. Soalan kedua ialah sudut CDE sama dengan 120 darjah. Okey, tengok huruf kat tengah ialah D, bermaksud jarumnya mesti letak dekat D. Okey, jarum mesti letak dekat D. Okey, cikgu pusingkan dulu. Okey, macam tak muat ni, cikgu kecilkan sikit. Dia tak ada masalah, jarak berapa cm pun tak ada masalah. Okey, so tapi kena pusingkan dulu habis sikit. Okey, so buatkan satu lengkuk. Okey, sampailah jumpa garisan tu. Mesti sampai jumpa garisan. Jangan ubah kedudukan. Ingat, jangan ubah jarak jangka lukis awak. Okey, so gerakkan jangka lukis. Okey, so sekarang lengkuk ni dah ada, satu lengkuk dah ada. Letakkan jangka lukis jarum tu pada letakkan pada persilangan lengkuk yang pertama dengan garisan. Okey, cikgu pusing. Okey, so cikgu tandakan lengkuk pertama. Okey, so ni lengkuk pertama. So tadi satu lengkuk yang pertama tadi satu lengkuk 60 darjah. Ini baru 60 darjah. So nak dapatkan lengkuk kedua, ambil jangka lukis awak, letak dekat lengkuk yang pertama tadi. Okey, pusingkan supaya jumpa dengan garisan tersebut. Okey, gariskan. Okey, gariskan. Okey, so kali. Okey, so bermaksud lengkuk pertama 60, lengkuk kedua ialah 180. Okey, buatkan satu. Ambil pembaris awak, letaklah dekat lengkuk kedua iaitu 120 bertemu dengan D. Okey, so ni bertemu dengan D. Okey, ini cikgu kena ni sikit lah. Alright. Okey, so kat sini D nya. Okey, pusingkan sikit. Okey, dah ke? Okey, dah kan? Okey, so gariskan. Oh, terlebih pula. Tak apalah. Okey, so dah bermaksud. Okey, bermaksud sudut dekat sini. Okey, sudut dekat sini ialah 120 darjah. Okey, so cikgu ulang balik. Kalau satu kali lengkuk 60. Okey, kalau 2 kali lengkuk ialah 120. Kalau 3 kali lengkuk tu dah sama macam satu protektor awak, satu jangka sudut awak iaitu 180. Dan ingat huruf dia yang kat tengah ni, itu adalah starting dia. Jarum tu start dekat situ. Okey. Okey, seterusnya kita akan membina pembahagi dua sama sudut. Maksudnya kalau sudut tu dia bagi 60, kita akan bahagikan kepada dua yang sama saiz iaitu 30. Okey, seterusnya kita nak melihat bagaimana untuk membina pembahagi sama sudut. Pembahagi sama sudut ni bermaksud kita nak bahagikan sudut tersebut kepada dua bahagian yang sama besar. So contohnya lah, kalau sudut tu dibahagikan ialah sudut yang diberi ialah 50 darjah. So kita nak bahagikan kepada dua bahagian sama besar. So kita boleh bina sudut 25 darjah. Okey, contohnya untuk soalan A. Okey, so ini adalah sudut yang diberi. Kita nak bina sudut tersebut, bukan kita nak bina, kita nak bahagikan sudut diberi ini kepada dua bahagian sama besar. Okey, so cikgu akan ambil jangka lukis cikgu akan letakkan jarum dulu dekat muncung dia, dekat depan dia. Muncung dia yang pertama. Okey, so tak kisahlah jarak berapa, asalkan nanti jangan alihkan ya. Okey, so bina dulu satu lengkuk yang menyilang garis atas dengan garis bawah. Okey, so bila dah jumpa satu lengkuk tersebut, letak jarum tu pula kepada persilangan yang pertama. Okey, so letak pada, jangan alihkan jangka sudut awak. Jarak jangka lukis awak ni jangan alihkan jangka sudut pula. Okey, so cikgu pusingkan. Okey, so cikgu akan bina satu lengkuk lagi ke atas ni dengan jarum berada pada persilangan yang pertama, pada persilangan yang atas. Okey, so cikgu bina satu kat sini.
Okey, kemudian cikgu alihkan. Okey, cikgu alihkan jarum tersebut kepada bahagian yang ke bawah pula. Persilangan yang kat bawah ni pula. So cikgu alihkan, letak jarum ke bahagian ke bawah. Okey, cikgu pusingkan. Okey, so jarum berada di bahagian bawah. Cikgu buat lagi satu persilangan. Okey, so cikgu akan jumpa satu garis persilangan dekat bahagian atas. Okey, so garisan yang pertama melibatkan jarum berada kat sini, dan satu lagi satu lagi persilangan ni, lengkuk ni, jarum ni berada dekat bawah. Okey, ambil pembaris macam biasa. Ambil pembaris, kemudian sambungkan muncung tadi kepada persilangan dia. Okey, so muncung jumpakan dengan persilangan dia. Okey, so jap, alihkan betul-betul, jumpakan betul-betul. Alright, okey, dah alih sikit ke atas sikit. Okey, so gariskan. Okey, so bila cikgu dah gariskan, okey, so cikgu dah dapat, maksudnya sudut dekat bahagian atas. Okey, sudut dekat sini, okey, sama dengan sudut kat sini. Kalau kat sini A, kat bawah ni pun A. Okey, so itu adalah fungsi pembahagi sama sudut. Kita nak kita nak bina dua sudut yang sama besar. Okey, contohnya yang bahagian soalan B ni contohnya. Okey, macam biasa, jarum letak dulu dekat muncung. Okey, jarum letak muncung. Okey, bina ni berapa cm cikgu? Tak adalah. Okey, tak ada syarat pun, asalkan jangan gerakkan je jangka lukis awak. Okey, so cikgu pendekkan sikit lah. Okey, so cikgu bina dulu satu lengkuk yang bersila dengan garis pertama dan juga garis kedua. Alright, okey, so cikgu dah bina. Okey, alihkan, letak pula jarum dekat persilangan yang pertama, garisan yang atas. Okey, pusingkan jangka lukis. Okey, pusingkan jangka lukis, buat satu lengkuk. Okey, kemudian okey, dah satu lengkuk, alihkan jarum, letak pula dekat persilangan yang kedua. Okey, letak dekat persilangan yang kedua. Okey, jap, cikgu nak pusingkan dulu. Okey, letak pula dekat persilangan yang kedua. Okey, binakan. Okey, so nampak tak kat mana dia bersilang? Kat sini kan? Tak ada masalah. Awak boleh gariskan je. Gariskan sahaja daripada lengkuk, daripada muncul sudut yang pertama, digariskan kepada persilangan dia. Okey, so gariskan. Pembaris ni sebab dia mayang, susah sikit cikgu nak gerakkan. Okey, so gariskan. Okey, gariskan. Okey, so kita dah dapat sudut yang sama saiz. Sudut kat sini dengan kat sudut sini dan sudut sini dah sama saiz. Okey, so ni kita tengok contoh bagaimana kita nak combine bina sudut 60, 120, kemudian combine lagi dengan tajuk pembahagi sudut tadi. Macam mana nak bina sudut-sudut yang pelbagai yang lain. Okey, contohnya sudut 45 dan sudut 150. Okey, seterusnya kita nak membina sudut JKL 45 darjah. Okey, so cikgu keluarkan dahulu alatan perang cikgu, iaitu jangka lukis dan pembaris lah. Alright, so bila nak bina sudut JKL 45 darjah, okay, so 45 darjah tak ada kan cikgu ajar sebelum ni. Cikgu ajar ada 60, 120, kemudian cikgu ajar bahagi. Okay, so cara dia ialah, cara dia ialah cikgu suka kalau bina sudut 45 darjah ni, cikgu suka bina garis renjang dahulu. So garis renjang kita dah belajar dalam subtopik yang lepas. Garis renjang tu adalah titik garisan tegak. Garisan tegak bermaksud 90 darjah. Okay, so cikgu kena bina dulu garisan tegak, garisan serenjang yang melalui titik K. Sebab K kat tengah kan, sudutnya dekat K. Okay, so cara nak bina dia ialah, cikgu letak dulu jarum dekat sudut 90 darjah. Okay, so kat sini cikgu akan buat satu lengkuk yang pertama. Okay, kemudian cikgu pusingkan. Okay, ni lengkuk sebelah kanan, buat pula lengkuk sebelah kiri. Okay, next. Okay,
jarum letakkan lengkuk yang pertama tadi. Okey, pastikan jangka lukis awak jarakkan sikit. Okey, so gerakkan ke atas, buat satu lagi lengkuk. Okey, satu lagi lengkuk daripada di mana jarum berada pada lengkuk yang pertama. Okey, so pusingkan, letak pula lengkuk jarum tadi pada lengkuk yang kedua, garisan kedua kat sini kan. Okey, so kalau cikgu pusingkan, bina lagi satu garisan. Okey, so kat sini cikgu akan ambil pembaris. Okey, cikgu akan gariskan. Okey, so kat sini cikgu gariskan dahulu. Okey, so kat sini cikgu gariskan dahulu dengan garisan putus-putus. Okey, cikgu gariskan dulu dengan garisan putus-putus. Kenapa cikgu gariskan putus-putus? Sebab cikgu tak nak sebab itu bukan jawapan akhir. Sebab kita tahu sudut untuk garisan tegak, okey, kita dapat satu garisan putus-putus, garis renjang kat sini. Sudut ni bukan 45. Sudut ini ialah 90 darjah. Jadi macam mana nak dapat sudut 45? Sudut 90 ni kita akan bahagikan kepada dua bahagian yang sama besar. Okey, so kita bahagikan sama besar. Okey, sekarang kita nak bahagikan kepada sama besar. Okey, macam biasa jarum letakkan dahulu dekat K lah. Ingat tadi macam mana kita nak bina, nak bahagikan sudut tu. Okey, so letak dulu dekat K. Okey, pusingkan. Okey, so cikgu buat dulu lengkuk pertama, garisan yang pertama. Okey, kemudian cikgu pusing lagi jangka sudut. Okey, so sekarang ni cikgu bina pula lengkuk yang kedua. Okey, so kat sini. Okey, cikgu bina pula lengkuk kedua. Okey, ada kat situ. Okey. Okey, kemudian daripada lengkuk yang pertama, jarum. Okey, jarum tu cikgu letakkan dekat lengkuk yang pertama. Cikgu kena pusingkan jangka lukis cikgu ni. Okey, cikgu letakkan jarum sekarang dekat lengkuk yang pertama. Okey, so cikgu tandakan. Okey, cikgu tandakan. Okey, kemudian jarum tu letakkan pula pada garisan yang kedua. Jangan letak kat sini pula. Sebab tadi ni kita nak bina garis renjang kan. Okey, pusingkan sikit. Okey, so bina garisan renjang. Tadi cikgu tak lukis ke garisan lengkuk dia kat mana? Okey, tak apa, don't worry. Boleh. Kita pusingkan lagi. Boleh, lukis panjang sikit. Apalah. Okey, so letakkan lengkuk kat sini. Okey, garisan panjang sikit. Alright. Okey, so awak dah jumpa. Nampak tak ada persilangan kat sini? Kan? Ada persilangan kat sini. Okey, gariskan. Okey, ambil pembaris, pusingkan. Tak nak pusing pula awak. Okey, garis jumpakan K titik K kepada persilangan tadi. Kita pusing, dia pusing. Alright, gariskan. Okey, so kita dah dapat sudut di sini. Okey, sudut kat sini ialah 45 darjah. So kat sini J, kat sini K. So garisan yang ini kat sini ialah L. So sudut JKL 45 darjah. Kita nak membina sudut RST 150 darjah. Okey, so nak bina sudut RST. Okey, macam biasa cikgu ambil. Okey, check dulu sudut. Check dulu huruf kat tengah ialah S kan. So maksudnya jangka lukis mesti start dekat S. Okey, mesti letak dekat S. Jarum mesti letak dekat S. Okey, binakan satu bulatan dulu. Okey, so cikgu dah binakan satu bulatan. Okey, next. Jarum letakkan dekat jangan ingat jangan alihkan ya. Double check betul tak jarak dia tu. Okey. Okey, so betul. Okey, so jarum letak dekat persilangan yang pertama. Okey, letakkan dekat persilangan pertama. Sekejap. Okey, so buat satu lengkuk. Okey, dah. Kemudian letak pula dekat persilangan yang kedua. Okey, persilangan yang kedua. Okey, buat lengkuk kedua. Okey, letak pula jarum dekat lengkuk yang kedua tadi. Okey,
Kemudian pusingkan. Buat satu. Okey. Buat satu lagi lengkuk. Okey, kat situ. Okey. So bermaksud sebenarnya lengkuk-lengkuk ni kenapa cikgu buat? Okey, so cikgu macam penerangan yang mula-mula tadi, kalau lengkuk yang pertama, okey, lengkuk yang pertama ni, okey, kat sini lengkuk pertama ialah 60. Lengkuk kedua ialah 120. Lengkuk ketiga kat sini ialah 180 darjah. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan sudut 150? Okey, so macam mana nak dapat sudut 150? Okey, nak dapat sudut 150 ni bermaksud 120 darjah kita akan tambahkan dengan 30 darjah. So 120 berada di sini. So bagaimana nak dapat 30? Okey, so kita tahu 120 kepada 180 ialah 60 kan. Jadi 60 ni kita kena bahagikan 2. Okey, bahagikan 2. So sekarang kita nak bahagikan 2. Kawasan ni kita nak bahagikan kepada 2 bahagian kan. Okey, so dah okey, sorry padam dulu yang tak berkaitan ni. Okey, so sekarang ni nak bahagikan kepada 2. Okey, alihkan jangka lukis awak. Okey, so check dulu. Okey, kita check dahulu sama tak jarak dia. Check dulu betul tak jarak dia ni. Okey, so betul Okey, so jarak dia sama. So sekarang ni kita akan buat satu lagi garisan. Kita akan buat satu lagi garisan. Okey, cikgu alihkan dulu kat sini. Okey, letak jarum dekat sudut 120. Okey, buat satu lagi garisan. Okey, kemudian cikgu alihkan lagi, letakkan dekat sudut 180. Okey, buat satu lagi garisan. Okey, so awak nampak tak? Dah dapat persilangan kat sini kan? Okey. So kalau cikgu ambil pembaris, cikgu pusingkan pembaris awak. Cikgu pusingkan pembaris cikgu ni. Okey. So cikgu letakkan pembaris kat sini. Pusingkan sikit. Okey. Jadi sebenarnya cikgu dah dapat sudut untuk 150 darjah. So kat sini 60, 120. So sekarang 120 hingga 180 ni 60. Tapi cikgu dah bahagikan kepada 2 bahagian kawasan ni. 60 bahagi 2 cikgu dah dapat 30. So kawasan sini antara 120 hinggalah pembaris ni ialah 30. So cikgu dah dapat satu lagi garisan. Okey, so cikgu labelkan. Awak mesti labelkan cikgu labelkan daripada garis kat sini sampailah jumpa garisan tu. Okey, itu ialah 150 darjah. So kat sini ada R, ada S. Okey, dan yang akhir ialah T. So garisan satu lagi ni, ini kat sini ialah T. Mesti labelkan. Cikgu dah dapat 150 darjah. Okey, itu sahaja untuk tajuk pembinaan sudut. Jadi kalau nak membina sudut sebenarnya asas dia ialah kita bina dulu sudut 60, 120, 180. Kemudian kita bahagikan sudut tu sampailah kita dapat kepada sudut yang diminta. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa jawab latihan. Stay safe. Assalamualaikum.